أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. قال مؤلف رحمه الله تعالى. Ketahui olehmu wahai murid, yakni belajar olehmu wahai murid hingga sampai mengetahui. Murid-murid ni orang yang mengkehendaki hati sampai ke hadratillah. Orang yang mengkehendaki hati sampai ke hadratillah. Jadi apabila murid maka tak dapat tidak mesti ianya berwirid. Mesti ianya berwirid. Sebab itu kata pepatah Arab, man laisa wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tak berwirid tu ialah kera. Mana diserupakan dengan kera, bukan kera sungguh dak. Diserupakan dengan kera pada pihak membuang masa dengan begitu saja. Ini ke hulu ke heli, terloncat, kera. Tu dia nah. Bukan kera sungguh tidak. Diserupakan dengan kera pada pihak membuang masa. Cuba kita tengok kera. Kalau tak ada kerja dia, memanjat kelapa. Lagu mana? Hulu ke heli, berpaut sana, berpaut sini. Licin je batang kayu kau umpama jatuh, lalu dilanggar kereta, berdarah muka-muka. Gitu nah. Jadi apabila berwirid, maka marilah warid daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagu mana? Berwirid dalam keadaan istiqamah. Mana berwirid dalam keadaan melazimi. Apa dia wiridnya? Kalau kita selaku murid menuntut ilmu, ambil faham, serta beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Dengan sebab tu marilah wirid. Marilah warid. Warid ni berupa nur. Yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala, campakkan ke dalam hatimu, maka hatimu pada ketika itu dikatakan hati nurani. Hatimu pada ketika itu dikatakan hati nurani, hati yang terpancar dengan nur ketauhidan, nur makrifat, nur keimanan. An-nuru ala nurin. Mana? An-nuru ala nurin. Bermula nur tu di atas nur. Sekira hatimu tu cerah dah, mari lagi nur, maka kau cerah. Kalau hati tak pernah dimasuk oleh nur, maka masuk oleh nur, maka hati cerah. Nampak perkara yang sebenar, nampak perkara itu salah, nampak
perkara itu betul. Kan? Bahawasanya mengamati mana bahawasanya alhan wasyan mengamati dengan perbuat maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengamati dengan perbuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tu daripada sebesar-besar kurabat. Maknanya daripada sebesar-besar ibadat dampingan. Gitu. Daripada sebesar-besar kurabat, daripada sebesar-besar ibadat dampingan. Tuhan kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang nak berjumpa ataupun nak bertemu ataupun nak melihat wajah Allah di akhirat besok, yakni di dalam surga besok, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia tu tadi melakukan amal solih. Ulama mufassirin mentafsirkan amalan solih ni yakni amalan wajib. Seperti mana semayang, puasa, zakat, haji, dan amalan sunat. Seperti puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, umrah sunat keumpama. Itu dikatakan segala amal-amal yang solih yang terdiri daripada amalan wajib dan amalan sunat. Maka kedua-dua amalan tu hendaklah kita kerjakan di dalam keadaan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Hal keadaan ikhlas mereka itu bagi agama. Pada pihak mengerjakan barang yang disuruh, sama ada fardu maupun sunat, dan meninggalkan apa jua perkara lebih-lebih lagi maksiat, sama ada perkara yang haram maupun perkara tu makruh. Kesemuanya itu mesti dengan ikhlas. Al-ikhlasu min babil wusuli. Bermula ikhlas makna mengerjakan amal ibadat, meninggalkan larangan Tuhan dengan ikhlas. Min babil usul, setengah daripada pintu nak menyampaikan amalanmu diterima oleh Allah. Orang kalau masuk rumah kena masuk ke pintu. Nampak? Nak masuk pejabat, masuk ke pintu pejabat. Kena ikut saluran. Kita pun ada saluran dia. Bukan tiba-tiba kita terus masuk ke syurga, tak. Ada saluran dia. Betul? Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu. Jadi itulah kata qurabat tu. Qurabat ni mana amalan ataupun ibadat dampingan.
Kata dia nak. Kata dia. Qurabat mana? Yang mendamping, yang mendekatkan akan dirinya seorang tu kepada Allah. Jadi jikalau seorang tu dia mengamati dengan dia berbuat maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maka itulah sebesar-besar ibadat dampingan yang dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Mana mudah kita cakap, ya? Mudah kita kata perbuatan mengamati maulud ni. Mana kita buat maulud, itu adalah ibadat dampingan yang sebesar-besar untuk mendampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bid'ah terbahagi dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Lepas tu tercabang pula. Bid'ah hasanah yang sunat. Ni bid'ah hasanah ni. Membuat maulud ni bid'ah. Tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hukum dia nya sunat. Mana bid'ah hasanah yang sunat. Kena tahu dulu. Pembahagian bid'ah. Tengok dalam Tuhfatul Gharibin. Adalah. Jangan duk pukul bid'ah dhalalah, bid'ah dhalalah. Balik hasanah dia tak nampak. Habis itu. Bermula yang demikian itu. Apa dia? Perbuat maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia nya, hasil ia dengan perbuat jamu makanan. Mana hasil? Hasil di sini jadilah. Maksud kita ada gitu. Hasil jadi ia. Jadi ia apa? Perbuat maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan perbuat jamu makanan akan muslimin. Gitu. Atau membaca Quran. Tapi kita membaca Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nak mula dah tu. Wa yut'imuna at-ta'am. Perhati molek tu. Kalau tak ada tarjih, tak wajib, tak sunat dijawab. Duk kirakan lagu. Tarjih tak ada. Orang mengaji tak mau datang. Makan diri, rugi. Amal ibadat ni jangan kita buat tiru-tiru orang. Itu kena mengaji. Walau seringan-ringan amal ibadat pun. Ni bang tarjih tak ada. Guru jemaah sama dia halau. Dia tarik tangan tu, dia suruh orang lain bang. Guru lah ni baik, tak ada bengkin. La haula wala
Bermula yang demikian itu buat maulid. Buat maulud. Hasil ia. Makna jadi ia. Mana sekira-kira kalau kita perbuat dengan ikhlas tu, dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala beri pahala lah. Tu kata hasil tu mana? Jadi. Mana perbuat maulud Nabi SAW tu, kita buat dengan ikhlas. Maka hasil lah. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pahala. Ya, perbuat maulid. Dengan perbuat jamu makanan akan muslimin. Tu dia. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'am. Beri makan oleh kamu akan makanan. Ke atas orang-orang miskin. Sebab itu kalau kita buat makanan, mana afdal daripada kita jemput orang kaya dengan orang miskin? Afdalnya kita jemput orang miskin. Maklum sajalah orang miskin. Tapi di akhir zaman ni, orang miskin tidak dijemput. Yang dijemput orang-orang kaya. Tu bertukar lagu tu. Patutnya kita menghimpunkan orang-orang miskin, anak-anak yatim, armalah-armalah, pelajar-pelajar agama, warga Mah, warga Perak, warga Gangsa keumpama, armalah-armalah mana janda-janda. Yang mana kita tahu, kalau kata orang miskin, nak boleh sesuap nasi pun payah. Maka kita jemput mereka itu, mereka pun bersuka hati dengan makanan yang kita makan tu. Sehingga kan tinggal piring, tinggal pinggan. Akankah kita seronok? Mereka pun seronok. Dengan sebab mereka dapat menjamah makanan kita, kita pun seronok. Dengan sebab makanan kita habis licin. Tu. Cuba kita jamu orang-orang yang tidak. Kita kata berjamu dengan orang-orang kaya. Orang kaya ni makanan dia kan muncah. Tak makan apa ada belaka. Jadi apabila kita jemput tu, dia makan. Tapi makan sekadar lah. Jadi kita pun merasa, aku jemput ni suruh orang makan. Ni makan tak habis ni. Ada pula elak-elak membazir. Kalau orang miskin tadi, puas hati kita berjamu. Hak dasar sebenarnya kita nak jamu makan tadi. Panggil orang miskin. Panggil armalah. Panggil tok pakir, tok lebay. Habis tu Tok Haji Mat Saman kata, orang pondok ni tok lebay mangkuk. Lagu mana lebay mangkuk? Orang kenduri pakat pergi. Tu pun kalau orang jemput. Dan tok lebay apa? Tok lebay lalat. Orang mati pakat hurung. Itu orang pondok lah. Orang lain tak tahulah. Tok Haji Mat Saman kata ingat lagi. Jadi nak ayat katanya, ya afdalnya kita berjamu ni, jamu pada orang miskin. Itu dia nak. Mana dalam majlis tu tadilah. Bila-bila kita buat majlis tu, takkan kita nak biar orang menelan air liur sahaja. Lebih-lebih lagi pula, kita tu tadi berkemampuan. Gitu. Ataupun kalau tidak, membaca Quran. Hasil juga. Mana dalam majlis maulud yang kita buat tu, kita baca Quran. Kita jemput qori-qori. Yang sedap suaranya, yang betul bacaan.
mengikut kaedah tajwid. Dan suara-suaranya itu pula menarik minat bagi orang yang menghadiri majlis maulud tu. Ni suara macam orang kata empurung. Tak jadi. Betul nak kena ejah. Sebelum nak buat tu kena ejah. Siapa hok? Kalau kita kata dalam majlis tu kita nak panggil orang baca Quran. Jadi ejah dulu. Ejah dulu. Carilah orang yang betul-betul ahli dia. Nampak tak? Nampak Amri? Atau zikrillah, ataupun zikrullah, ataupun berzikir, ataupun berzikirlah dalam majlis maulud yang kita buat tu. Kita buat tahlil. Kita buat tahlil. Mana zikirullah, mana menyebut akan Allah. Dengan mana kita kata tahlil lah. La ilaha illallah. Pakat-pakat meratib. Nak menyerikan lagi majlis tu. Nampak? Atau membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita berselawat. Macam mana yang kita buat tu? Atau membaca kisah bagi maulid Nabi. Macam mana kita buat ni? Maulid dah ni. Sebelum daripada kita berqasidah, sebelum daripada kita bertahlil, sebelum daripada kita berjamu makan, sebelum daripada kita bangun berselawat keumpama, kita baca dulu kisah apa cerita bagi maulid Nabi. Mana atau membaca kisah bagi maulid Nabi tu. Kisah-kisah yang terjadi dalam masa bermula daripada Nabi lahir hingga sampai kepada Nabi wafat. Kisah dia lagu mana? Seperti barang yang sudah masyhur dengan diamalkan dia barang. Jadi kita kena tiru hak tu lah. Kita kena ikut hak tu lah. Lepas kita orang baru kan, ikut cara orang lama-lama buat dulu macam mana. Lagu mana cara orang dulu-dulu buat. Seperti mana yang tersebut ni. Lebih-lebih lagi pula hasilnya pekerjaan mereka tu dengan perkara yang mereka buat tu, hasil kata mereka tu buat maulud Nabi. Kita ikut orang dulu-dulu. Amboi comelnya ulama zaman dulu. Tu, tengok dalam matan Alfiyah tu. Amboi sirah tajuk. Comelnya ulama-ulama zaman dulu. Comel apa? Nisbah perbuatan mereka, nisbah akhlak mereka, nisbah perkataan mereka, nisbah ajaran mereka, nisbah peribadi mereka, semua comel. Dengan ilmunya yang tabahur, dengan budi pekertinya, akhlaknya baik, tak ada kes polis sana sini, tak ada. Tak ada. Dengan qanaahnya, dengan tawaduknya, dengan saling hormat menghormatinya. Tu. Macam mana apa? Guru Syarwani Abdan. Guru Syarwani Abdan, Guru Saman Mulia, Guru Ijai. Itu semua tu keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari. Tapi sama-sama mereka apabila berjumpa, berpeluk-pelukkan sesama sendiri, bercium-cium tangan sama-sama sendiri, duduk bertiga bertepuk-tepuk bahu, bertepuk-tepuk betih. Itu menandakan tawaduk. Kita ulama dari ni bawa diri masing-masing. Kalau takbur, takbur sampai mati ya. Dia berasa diri dia terlebih daripada orang.
Ulama-ulama lain daripada Malaysia, semua kita perhati bersifat dengan tawaduk. Pasal apa ulama Malaysia hari ni bersifat dengan takbur? Padahal ilmu tak ada banyak mana sangat pun. Tapi duk pandai, kerana pandai cakap. Tengok. Dia memang kata dulu Allahyarham Tok Guru Haji Hashim dengan Tok Guru Haji Nordin, apabila berjumpa, sama-sama cakap Arab. Sama-sama cakap Arab. Bahkan berseloroh sama-sama demo. Tapi seloroh cara demo lah. Tak ada nak hasad dengki. Kita dah hari ni hak lain pada ulama' tu sama telah lah. Ini ulama' pun ada sifat hasad dengki. Nak tindah menindah, nak kata mengkata, nak jatuh memperjatuh. Demo redha barang demo, kita redha barang kita, selamat. Tidak baju Ramlan. Habuan dia dah lagu tu Tuhan beri dah. Kau lah. Kita cara kita. Selamat nak baju Ramlan. Macam baju Ramlan kata nak ke mana habuan dia. Alhamdulillah lah. Tu orang hati nampak. Tapi kalau orang hati tak nampak, kebaikan yang dikata tu kebaikan daripada dia. Kalau kita, dia nampak dia lebih. Tu dia nah. Habis itu nah. Maknanya kita kata perbuat maulud Nabi SAW ni adalah perbuatan orang-orang zaman dulu ataupun ulama-ulama zaman dulu. Maka ala kulli halinnya kita orang baru ni ikut je lah. Usah ada banyak soal. Begitulah. Nampak meri. Maka tak dapat tiada daripada niat. Dalam melaksanakan tu. Dalam melaksanakan perbuat maulud tu, nak beri hasil maulud tu, dengan jalan apa sekalipun tu, maka tak dapat tiada daripada niat. Maka berkehendak pada niat lah. Maka tak dapat tiada daripada niat. Dengan segala perbuatan yang tersebut itu, jamu makan hingga sampai akhir tu, niat apa? Membesarkan dan menyukakan bagi beranak Nabi SAW. Niat itulah. Niat yang kita jamu makan dalam kita perbuat maulud tu, kita niatkan apa? Membesarkan dan menyukakan bagi beranak bagi kelahiran Nabi SAW. Ataupun tanda kita kasih kepada Nabi apabila sampai hari kelahiran Nabi, maka kita sambut. Kita sambut dengan cara kita buat maulud. Untuk menyerikan lagi majlis, maka kita jamu makan, kita baca Quran, kita bertahlil, baca selawat, ataupun membaca kisah-kisah sabit dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nana. Jadi qasad akan membesar dan menyukakan bagi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun qasad kita kasih kepada Nabi. Salah satu daripada tanda kita kasih kepada Nabi dengan kita mengerjakan ataupun perbuat maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada apa-apa dah. Itulah tujuan kita dengan ikhlas. Tu dia nak. Serta qasad ia seorang akan hari peranaknya Nabi, atau malamnya peranak Nabi, dan bulannya peranak Nabi, dengan ainnya mana dengan ain, dengan dirinya, dengan diri Nabi lah. Qasad tu. Qasad ia seorang akan hari peranaknya Nabi. Sabit tu kita buat pada masa
hari kelahiran Nabi. Tapi bukan khusus pada masa hari peranak Nabi sahaja. Hukumnya sunat kita mengerjakan maulud. Kalau kita boleh mampu buat hari-hari, buat hari-hari. Tapi ingat tu lah. Kalau mampu seminggu sekali, nak buat seminggu sekali. Kalau mampu sebulan sekali, kita buat sebulan sekali. Kalau mampu setahun sekali, hanya kita buat pada masa hari kelahiran tu saja. Buat dah. Tu dulu di Selehung. Kalau musim maulid, Tok Guru saya kata hari-hari. Kadang sehari tu sampai 4-5 kali. Tak berasap lah dapur budak pondok. Tak payah nak kena cari kayu api masa tu. Jamu apa sangat? Air kopi, air teh, roti kering. Yang penting meraihkan serta berselawat. Tak tahu lah. Tak nantilah nak buat nasi kambing, kari tu kari ni. Tak nanti tu. Roti kering pun tak apa. Tapi kita buat tu dengan ikhlas. Kalau kita mampu menyediakan nasi umpama, tak apalah lagi molek. Tapi sekurang-kurangnya jamu. Tak jamu pun tak apa. Minum air biasa pun tak apa. Tak ada apa pun. Kalau zaman dulu kan, kalau kampung kan, minum air serbat tu. Tahu serbat? Serbat macam sirap. Orang panggil serbat. Jamu tu pun habis 2-3 beledi. Amin. Panggil budak-budak seronok. Budak selawat. Tu dia. Kiralah qasad hari peranaknya Nabi atau malam peranaknya Nabi dan bulan peranaknya Nabi dengan ain mana dengan diri Nabi lah. Bila tu? Yakni di dalam bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kebetulan kita buat tu dalam bulan Rabiul Awal, maka kita qasad lah di bulan Rabiul Awal ni lah, pada tarikh begian, pada hari begian, pada waktu begian, pada bulan begian, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diberanakkan oleh ibunya Siti Aminah. Habis itu nah. Pakat faham lah ketulah. Faidatun ai haza faidatun, bermula ini satu faedah. Telah hamba dapat. Dikenaki dengan hamba ni Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah ni. Makamnya di Titi Gajah. Nampak meri? Makam dia tu di Titi Gajah. Makam Tuan Husin. Dia kata apa? Telah hamba dapat. Di mana? Di dalam syarah Barzanji Nasar. Mana di dalam syarah Barzanji kalam Nasar. Kalam ada dua, kalam syair satu, kalam Nasar satu. Tu. Kalau kita kata matan Ummu Barohin, itu kalam Nasar tu. Matan Jurumiyah, itu kalam Nasar tu. Lepas tu matan Bina, itu kalam Nasar tu. Satu lagi kalam syair, matan Alfiyah Ibnu Malik, matan Alfiyah As-Sayuti. Apa lagi? Matan Jauharatut Tauhid, matan Lamiyah. Itu semua kalam syair. Dia ada dua, kalam syair satu, kalam Nasar satu. Di dalam syarah Barzanji Nasar,
Mana kita? Bagi Syekh Nawawi Al-Bentani. Bagi Syekh Nawawi As-Sani Al-Bentani. Al-Bentani ni nama kampung lah. Sekawan lah dengan Syekhul Islam Perak. Sama-sama mengaji ilmu usul fiqh dan sama-sama mengaji ilmu falak. Tapi Syekhul Islam dia heran, kalau tiap-tiap petang Syekh Nawawi ni dia rajin kita tengok askar Arab. Tu dia. Dia rajin kita tengok askar Arab. Askar Arab orang Turki, askar Arab Turki. Dalam masa dia kawak tu dia training ke macam mana tahu? Syekh Nawawi suka minat. Syekh Nawawi Bentani suka minat. Dia ajaklah Syekhul Islam. Syekhul Islam sama-sama mengaji dengan dia ilmu usul fiqh. Dan mengaji falak daripada orang kanak-kanak orang Arab berumur 16 tahun. Khatam berkenaan dengan falak. Itu tawaduk Syekhul Islam. Dan Syekhul Islam juga kagum dengan amalan Syekh Mokhtar At-Tariq. Sama-sama kan? Syekh Islam kata, ni sebuah amalan, ni sebuah warok, ni sebuah zuhud. Bolehkah Syekh Mokhtar At-Tariq? Tapi dia tak sebut dia kagum, ni sebuah ilmu. Dia tak sebut. Tengok tu kisah tu. Saya pun baca dalam kisah tu lah. Syekhul Islam kagum terhadap Syekh Mokhtar At-Tariq dengan sebab warok, zuhud dia, qanaah dia, amalan dia. Tapi dia tidak menyebut situ kagum dengan ilmu. Tu. Bila tak sebut kagum dengan ilmu. Itu nak. Lagu mana? Syekh Nawawi As-Sani Al-Bentani ni akan beberapa hadis. Hadis perkataan yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan sahabat, perkataan yang keluar daripada sahabat, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama, dan perkataan ulama. Dapat pada menyatakan kelebihan. Dapat tu pada menyatakan kelebihan, keistimewaan perbuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal waulil hal, kena retilah, padahal kurang periksa hamba. Kata Tuan Hussein, pada segala kitab maulid yang lain daripadanya, daripada Syarah Barzanji, Kalam Nasar ni, pada masalah pada kitab yang lain daripada hak ni, kata Tuan Hussein, hamba kurang periksa lah. Dan iaitu katanya Syekh Nawawi di dalam Syarah Barzanji Nasar tadi, kata terkandung di dalamnya beberapa hadis tu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafifan. Man a'zami.
Man azzama, ka'azzama, ta'azzama. Man azzama maulidi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minaz zahabi fi sabilillah. Gitu. Yaumul qiyamah. Di sini ada sambung lagi. Ada sambung situ nah. Tak apa. Artinya hadis. Barang siapa membesar ia barang siapa. Akan maulid aku. Mana akan hari kelahiran aku. Kata Nabi. Masuk dalam kata membesar ni, itulah perbuat maulud itulah. Lagu mana? Dengan perbuat jamuan makanan hingga sampai akhir tadi. Jawab pada kata barang siapa. Man tu orang panggil man syartiyah. Jadi tiap-tiap syarat berkehendak jawab syarat macam nustayalah. Nustaya adalah aku, kata Nabi, yang mensyafaat baginya bagi barang siapa. Ia mensyafaat, yang memberi pertolongan baginya barang siapa. Bila tu? Pada hari kiamat. Nampak? Keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun boleh memberi syafaat juga. Tapi balik Nabi kita ada pada dia tu syafaat yang tidak serupa dengan syafaat Nabi-nabi lain. Iaitulah dikatakan syafaatul uzma. Mana syafaat yang paling besar. Apa dia? Menyelesaikan hukuman umat-umat dia dengan secepat mungkin di hari akhirat besok. Bagi Nabi, bagi lain selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada syafaat ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bagi dia satu syafaat, yakni syafaat dapat menyelesaikan dengan begitu cepat pada masalah perhitungan ataupun pengiraan amalan bagi umat-umat dia. Tu. Jadi apabila kiamat apabila tiup angin sangkakala yang kedua, maka di situlah dikatakan kiamat. Lakulah kiamat. Habislah segala kita ni yang bernyawa ni. Bukan kata setiap yang bernyawa, apa juga tu jadi hancur lebuh habis. Pada tiup angin sangkakala yang kedua, hak ni menghidupkan balik mereka-mereka yang bernyawa yang telah hancur lebuh tadi. Mana dihidupkan kembali. Pasal apa? Untuk diperiksa segala amalan mereka semasa mereka hidup di atas dunia dulu. Jadi bang, apabila tiup angin sangkakala yang kedua tu, maka tumbuh kembali seperti mana cendawan kulat. Mereka-mereka yang telah binasa dengan sebab kiamat tadi, manusia ni tadi, putih tumbuh. Pasal apa? Pasal nak diperiksa itulah. Di mana? Di padang mahsyar. Situlah berimpunnya di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar di bumi Palestin sana. Ada setengah guru, dia kata padang mahsyar di bumi Arafah. Tok Haji Mat Saman kata kepalamu pandai-pandai sangat. Ni Pak ngaji tak ada sanad ni, Amin. Pandai. Jaga.
Dia kata di bumi Arafah. Itulah hikmahnya ukuf tu kata dia. Itulah hikmah. Ukuf yang menjadikan rukun bagi haji tu. Wajib sama kata kepalamu. Bukan di padang Arafah. Di bumi Palestin tu. Apa berlaku di bumi Palestin hari ni? Apa berlaku Haji Ramlan? Aman ke kacau bilau? Situlah. Di situlah. Di situlah kita dihidupkan besok. Berimpun. Jadi, kalau begitu, dengan keadaan matahari yang sedengkar daripada kepala, peluh yang keluar tu tadi tak tahulah. Setengah tu hapus tubuh badan dengan sebab peluh yang terbit. Tak takut kan? Dengan sebab peluh yang terbit daripada badan-badan manusia tu tadi. Bukan seorang dua, berdarah. Bukan macam kita pergi ke Mekah, di lapangan King Abdul Aziz tu berapa orang je? Tu pun boleh lagi, boleh sabar lagi. Walaupun pihak imigresen Arab ni cerdik, dia buat main-main kita. Bukan tak boleh urus cepat. Tak je. Tengok orang picik ni pula. Dia buat main-main. Dia perangai Arab. Tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dibangkitkan dalam golongan ni. Pak Arab bukan. Bukannya misalnya dia buat main-main kita. Sebenarnya cepat dia, boleh cepat. Cok, tengok. Tu, satu. Ini dia buat main-main. Dia cok. Dia tengok muka kita. Lepas tu dia petik kipas. Dia nak beri lambat. Begitu juga. Polis Siam lagu mana? Dia seksa, dia bagi orang salah kan? Dia seksa tu, dia nak beri kita sakit hati. Dia petik hidung. Apa seksa tu? Jadi kita sakit hati lah. Emosi kita jadi nak marah. Dia tarik telinga buat main-main. Macam kita budak-budak. Macam dia tarik ni. Tarik telinga slow. Betul? Dia ambil air. Buat main-main. Padahal dia boleh seksa. Kalau masa dia nak tibai ke, pak sekali dah. Ni dia buat main-main. Orang Arab ni pun dalam masalah tu lah. Nak katanya ramai macam kita nak cop sport immigration tu. Ramai tu. Bukan seramai tu. Lebih pada tu lagi. Jadi dalam pada masa tu, tentulah kita ni panah. Masing-masing berdulu kenian untuk supaya masalah mereka tu cepat dihisap. Cepat dikira. Cepat diusai beres. Tak tahan dengan keadaan masalah ni. Jadi pada masa tu, masa ni lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memberi pertolongan yang amat besar, yakni mensegerakan kiraan di padang mahsyar. Bukan khususnya bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan umat-umat Nabi yang lain pun meminta syafaat ni daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari umat Nabi Adam. Ya Adam, tolonglah beri syafaat pada aku. Atas jalan tawaduk Nabi Adam kata lagu mana? Mu tak tengok keadaan aku lagu mana? Mungkin minta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah umat-umat Nabi yang lain, apabila mereka minta pertolongan daripada Rasul mereka, atas dasar tawaduk, Rasul mereka mengarahkan mereka pergi bertemu, meminta syafaat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat tawaduk Rasul. Dan apabila diminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas tawaduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, gila minta dari Rasulmu. Ke Rasul kita bersifat tawaduk.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama syadidal haya'i wat tawadu. Tu. Rasul ni salah satu daripada sifat dia nya tawaduk. Merendahkan diri. Tak apa tu. Tu nak ayat katanya, nustaya adalah aku, kata Rasulullah, yang mensyafaat, yang memberi pertolongan baginya barang siapa tadi pada hari kiamat. Kalau nak cepat dapat pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perbuatlah maulid. Dengan apa cara sekalipun, sekadar kita mampu, jamu air sejuk, biskut kering sekalipun, buatlah ikhlas. Dan lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman, kata dia nya, fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahaban fi sabilillah. Gitu. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, lagu mana? Keadaan barang siapa? Menafkah ia barang siapa? Yang dia menafkah, memberi nafkah. Ataupun berbelanja ia barang siapa? Akan 1 dirham. Akan satu dirham duit perak. Berapa nilai wallahu a'lam lah. Pergi ke bank lah tanya. Pergi ke bank. Tahu tak berapa nilai 1 dirham. Mana dirham ni duit perak. RM10 lah. Allah a'lam lah. Lagi tanya dah cik. Satu dirham. Pada perbuat maulid aku. Maknanya pada perbuat maulid aku. Jawab pada kata barang siapa? Nustaya maka seolah-olah ia barang siapa ni menafkah akan 1 gunung daripada emas pada perang sabilillah. Maknanya ganjaran pahalanya. 1 dirham. Satu dirham lah. Mu keluarkan sebagai nak sebagai nak buat belanja di atas merayakan ataupun sebagai nak buat maulid hari kelahiran Nabi. Jadi pahalanya tu menempati mu menafkah akan 1 gunung daripada emas pada perang sabilillah. Nampak mari? Jangan kedekut. Pada perkara kebaikan ni jangan kedekut. Lebih-lebih lagi pula kita orang mampu. Lebih-lebih lagi pula kita orang mampu. Kalau kita tak mampu, nak buat ke mana? Tapi sedaya upaya kita cari. Apa yang selain daripada tu, aku boleh bekerjasama dengan menjayakan. Sehingga berjayanya sambutan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tebang buluh. Kalau zaman dulu tebang buluh, nak buat kemah, nak buat tungkup. Ni tak nak tebang buluh dah. Nampak meri? Kalau bangsa kami di petani dulu, budak-budak pondok, tu guru arahkan turun dalam medang, cari pucuk paku. Lah. Macam-macam. Ada yang menghias pentas. Macam-macam. Ambil kegiatan masing-masing. Ikut qadar hak kita boleh buat. Kita boleh tolong. Kita boleh sumbang. Ada hak bahagian kukonyo. Satu malam tu kukonyo dah. Bergila-gila. Ada bahagian memberi lembu makan. Sebelum dari hari sembelih lembu. Macam-macam. Ada bahagian unggun api lembu, takut nyamuk gigit. Masing-masing ambil bahagian. Tak ada terkecuali.
Kalau di Pondok Danai dulu bahagian muslimat, memainkan peranan juga. Buat nyo rendang dan sebagainya. Tahu nyo rendang? Krisik apa panggil? Kena masuk gulai, kena buh krisik. Nyo rendang. Tahu Amri? Amin tahu nyo rendang Amin? Krisik orang panggil. Masing-masing. Ada orang tebang umbut. Kalau ada petani dulu kita cari pokok bayah, tebang pokok bayah, ambil pokok bayah. 7-8 orang. Masing-masing. Ada yang mengedarkan borang kutipan derma. Mana mak bapak kaya-kaya, sumbangan derma, macam-macam dah. Maknanya tak ada ketinggalan dalam nak menjayakan sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa jalan sekalipun. Akak tolong. Seronok. Tiba hari masanya, berlarak, berselawat, berhimpun ramai-ramai. Selesai berselawat, makan kuih, makan tu, makan ni. Seronok. Tapi jangan bercampurlah perempuan lelaki. Lama meneru dalam selawat. Pegang-pegang tangan. Lama pegang ke bini orang. Faham mari? Di situ orang panggil hudud. Mana ada sekatan. Dalam berselawat orang perempuan pun janganlah berlebih-lebih sangat. Dia sampai nampak bulu-bulu ketiak. Aktif sangat pun tak comel juga orang perempuan ni. Buat saudara, kalau kita mampu, dengan syarat kita sama-sama bekerja sama dalam menjayakan sambutan Maulid. Mana apa yang kita mampu korbankan, maka korbankanlah. Ganjarannya amat besar. Amat besar mana? Tak kira lah banyak mana ganjarannya, itu terpulanglah pada Allah. Tapi adalah ganjaran dia. Tapi ke zaman dulu seronok. Pondok tak seronok ke? Kalau pondok dala tu 3 ekor lembu, 50 batang pokok bayah. Umbuk bayah tu buat kerabu. Nak buat kerabu kena nyor rendang lah, kena kresik. Orang Kuala Kangsar kata buat rempah masak. Rempah masak atau kresik bagi. Bagus sedap. Manis. Lepas tu tidur. Dia kerja. Dah makan kenyang ke? Ingat di Mekah dulu ni. Syekh Qarim Banjar. Syekh Qarim ni di banking. Syekh Qarim banking lah. Jadi masa satu hari tu ada orang petani. Dia buat kenduri hakikah. Jadi sembelih biri 3 ekor. Jadi jemputlah budak-budak pondok dijak ni. Jadi seorang ni, dia ni memang tak tinggal majlis pengajian Syekh Qarim. Tak tinggal. Tapi satu hari tu tinggal. Bukan tinggal, dia mari lambat. Kisnya makan kenyang lah. Makan kenyang tu tertidur. Tidur. Sedar-sedar. Dah menjangkau setengah jam. Mujur semayang dah. Majlis Syekh Qarim mengajar. Dia jenis orang berjurih juga. Dia sayang tinggal. Tapi silapnya dia mari lambat tu dia duduk depan. Kena. Dia mari-mari tu dia silapnya duduk depan. Buat apa pun tak menyorok. Memang budak tu budak jurih benar. Kenalah hari tu. Kena sound. Tu dia nak. Tapi tak ada menjadi kesan apa-apa. Bahkan dia mengambil tindakan susulannya sebelum dia hari itu, selepas pada hari itu, setengah jam dia berada dah di hadapan Syekh Qarim. Maka Syekh Qarim puji pula. Syekh Qarim pandai. Puji tu kan. Kau lagi rajin. Kau lagi rajin lah. Puji nak beri semangat.
Apa dia budak tu tadi? Dia kata buka pondok dah. Kata buka pondok dah. Orang tani. Di mana dah? Tak rasa pergi pun dia kata lah. Bagus budaknya warak. Ujian dia kan. Nampak meri? Kita ni belum disangka kita ni beriman. Selagi kita tidak sanggup menerima ujian daripada Allah. Mana lagi banyak kita terima ujian dan kita sabar, itu menandakan Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada kita. Dengan syaratnya sabar. Ujian daripada Allah Taala ni banyak. Kita kena sabar. Ini pun begini juga. Kelebihannya besar sangat. Kita perbuat maulid ni. Dah apa pun kita tak mampu, duduk diam. Dia takutnya dah apa pun kita tak mampu, kita cerca pula. Dia mau buat maulid ni ambil dalil mana? Kalau tak ada dalil dia kata bid'ah dalalah. Kalau dia kata bid'ah, boleh kira juga. Barangkali memihak kepada bid'ah hasanah. Ni dah lah tak ada beri sekupang pun dah. Lepas tu nak caci pula. Nak apa? Nak sesuaikan dengan masa sekarang. Agama bukan ikut masa. Hukum Islam daripada Nabi ke sampai sekarang tetap berjalan. Haram-haram lah. Wajib-wajib lah. Nampak? Dan telah berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Man infaqo. Man anfaqo dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana raqiquhu fil jannah. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana raqiquhu rafiquhu fil jannati. Artinya perkataan Sayyidina Abu Bakar, syaitan apabila dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, maka dia gila lari kot lain. Syaitan dia tak boleh temu dengan Sayyidina Abu Bakar. Syaitan kalau dia nampak Sayyidina Abu Bakar, dia gila lari kot jalan lain. Kenapa? Nur yang ada pada Sayyidina Abu Bakar tu dapat membakar syaitan hingga sampai rentung. So syaitan takut. Nur dia. Nur Sayyidina Abu Bakar. Tengok dalam Risalatul Ma'unah. Sarah dia, terjemah dia Simaratul Jannah. Yang diterjemahkan oleh Babayih Tok Jung. Ada dia cerita, bawa mari cerita kisah Sayyidina Abu Bakar ni. Nur dia tu lebih. Syaitan apabila bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, maka syaitan dia tidak boleh melalui satu jalan. Dia pergi ke lain. Kenapa? Kerana dia tahu nur yang ada pada Sayyidina Abu Bakar ni dapat membakar syaitan ni hingga sampai rentung. Lagu mana wallahualam lah. Itu nak cerita sahabat Nabi ni hebat. Kan macam kita. Kita angkat air sebeledi pun rasa nak tumbang lah. Kekuatan dalaman dia tu kuat. Sebab amalan dia tu kuat. Lebih-lebih lagi pula, mereka tu hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Berlazim-laziman mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaziman lagu mana? Berlaziman secara majazi. Bukan berlaziman secara hakiki dah.
berlaziman secara majazi. Lagu mana dikatakan berlaziman para sahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara majazi? Mereka berlaziman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam majlis ilmu, ketika di majlis musyawarah, majlis perbincangan di dalam masa peperangan. Itu sahaja mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selepas daripada tu, maka sahabat ni baliklah ke rumah masing-masing. Tak ada nak tidur sekati tak. Nampak hari? Itu orang panggil berlaziman secara majazi. Bandingannya seperti para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaziman juga, tapi pada ketika-ketika dan pada waktu-waktu yang tertentu. Satu lagi berlaziman secara hakiki. Berlaziman secara hakiki seperti mana berlaziman sifat dengan zat. Sabit tu ayah dia terjemah sifat dengan zat sama tua. Ini semua berlazim-laziman. Sifat dia mesti tumpang pada zat. Zat ada dia tu dengan bawa diri sendiri. Tak ada tumpang di mana-mana. Sifat mesti dia tumpang di zat. Itu orang panggil berlaziman secara hakiki. Seperti berlaziman sifat dengan zat. Mana sifat dengan zat sama tua. Ada jantina pula dah. Sifat Tuhan qadim, zat Tuhan qadim. Kalau mana kata ada zina, ada jantina. Tua sama tua. Ada sekatan masa lah kita kata begitu. Padahal qadim makna sama-sama tua tu. Zat dengan sifat sama-sama tua tu. Zat dengan sifat tu sama-sama qadim. Gitu je. Katanya, nak kata berlaziman tadi. Sahabat berlaziman secara majazi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sahabat ni banyak yang mereka boleh dari segi apa pun. Kerana mereka ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kata Sayyidina Abu Bakar? Artinya perkataan Sayyidina Abu Bakar tadi. Barang siapa menafkah, barang siapa membelanja, ia barang siapa akan 1 dirham. Buat apa? Pada perbuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nustaya adalah ia barang siapa? Taulannya, sahabatnya Nabi. Di mana? Di dalam syurga. Ayat ni bersama-sama dengan Nabi di dalam syurga. Itu nama Nabi tu. Mana taulannya Nabi di dalam syurga, yakni bersama-sama di dalam syurga dengan Nabi. Makna yakni lazim daripada bertaulan itu bersama-sama lah. Ataupun berada di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So di akhirat besok ada satu panji, yakni bendera. Setengah ulama kata berwarna hijau. Jadi umat-umat Nabi Muhammad dan mereka yang menjayakan sambutan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Itu kata taulannya dalam surga, mana bersama-sama dengan Nabi di dalam surga, dan duduk di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat besok. Yakni lazim daripada Nabi lazim daripada bertaulan tu bersama-sama lah. Masa kita kawan dengan siapa? Amri bersaing dengan Amin. Tentulah bersama-sama. Amin ke dapur, dia ke dapur. Lama percik di minyak. Sama-sama pula tu. Moga dekat kan. Ataupun berada di bawah panji Nabi Muhammad. Di akhirat besok lah.
Habis itu takut tak ada nak makan nasi pula. Dan telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Allahumma inna nas'aluka ilman la ilaha illa anta wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sidqan wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka 'afwan wal 'afiyah wa nas'aluka tamaman 'afiyah wa nas'aluka istiqamatan 'afiyah wa nas'aluka ghinan 'anil nas. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin warhamhum muslimin amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah